Salam damai, salam sejahtera, kita bersama lagi di dalam ulasan channel DA Random Content. Apa khabar semoga baik-baik saja. Bersama-sama kita berdoa, semoga diberikan kesihatan, kebahagiaan, keharmonian dan dimurahkan rezeki. Kepada semua sahabat yang sangat baik hati, sebelum diteruskan, mohon jasa baik sahabat semua, like, komen, share, langgan channel ini, dan nyalakan butang lonceng juga. Terima kasih semua, sudah baik hati, dimurahkan rezeki yang berlimpah-limpah. Kuala Lumpur. Kes bunuh melibatkan ahli keluarga terdekat yang semakin banyak dilaporkan akhir-akhir ini amat membimbangkan, apatah lagi rata-rata individu yang terlibat tidak mempunyai latar belakang penyakit mental serta bebas pengaruh dadah. Antara kes yang menggemparkan berlaku pada Julai lalu di Kampung Bakar Batu Johor, melibatkan seorang lelaki yang didakwa membunuh dengan mengelar isteri dan bayinya yang berumur 3 bulan. Kes berkenaan mendapat liputan meluas pelbagai pihak termasuk di media sosial kerana suspek berusia 24 tahun itu digambarkan sebagai seorang lelaki, anak, menantu dan suami yang mempunyai tingkah laku yang baik termasuk tidak pernah menunjukkan sikap panas baran. Ketika ditangkap, lelaki itu menunggang motosikal dalam keadaan berbogel dan tangkapan dibuat beberapa jam selepas mayat dua beranak berkenaan ditemukan di hadapan rumah mereka. Polis turut merampas sebilah pisau pemotong daging daripada lelaki berkenaan. Kes pembunuhan seperti ini sudah tentu membuatkan ramai yang tertanya-tanya adakah punca penyebab atau mendorong lelaki berkenaan bertindak kejam sedangkan yang diragut nyawa itu adalah isteri dan anaknya sendiri. Bagaimana seorang individu yang secara luarannya dilihat tidak bermasalah, ketawa dan ceria namun tiba-tiba boleh bertindak di luar jangkaan, apakah mungkin ianya berkait dengan gangguan atau masalah mental? Menurut beliau, antaranya, mengetahui sama ada terdapat sebarang masalah ketika seseorang itu dilahirkan sebagai contoh si ibu atau mas sewaktu melahirkan seterusnya mendatangkan kecacatan dari segi perkembangan otak si anak yang membuatkan ia mengalami kesukaran untuk mengawal perasaan. Selain itu, sewaktu di dalam persekolahan, adakah seseorang itu pernah dibuli atau didera secara fizikal atau emosi serta pengaruh negatif rakan-rakan terhadap dirinya. Personaliti seseorang sama ada introvert atau extrovert juga boleh mempengaruhi introvert merujuk kepada individu yang pendiam dan tidak menceritakan masalahnya kepada orang lain, suka berada di rumah, tidak agresif, suka membimbing tapi suka dibimbing dan tidak pandai bergaul. Ekstrovert pula merujuk kepada individu yang dinamik, bercita-cita, suka membimbing, agresif, suka berada di luar rumah dan mempunyai hobi yang lasak. Namun begitu, terdapat juga personaliti lain yang boleh mempengaruhi tindakan seseorang seperti paranoid, antisosial, histrionik, orang yang suka berdrama untuk mendapat perhatian dan lain-lain, katanya kepada bernama. Dari Zulkifli berkata, maklumat lengkap berhubung kejadian insiden bunuh perlu didapatkan secara terperinci termasuk sebelum, semasa dan selepas kejadian berlaku. Beliau juga tidak dapat menolak lazimnya insiden yang tidak diingini itu berlaku akibat individu terbabit berhadapan pelbagai masalah secara serentak, antaranya masalah rumah tangga, di tempat kerja, hutang, jiran, masalah kesihatan diri termasuk tiada selera makan, infeksi dan masalah tidur. Apabila lambatkan masalah datang sekaligus, kadang-kadang manusia akan hilang kemampuan dan pertimbangan untuk menanganinya, apatah lagi jika kesihatan diri sendiri turut terjejas seperti kekurangan rehat dan tidur, air dan makanan yang boleh membuatkan bahan kimia di otak terutamanya neurotransmitter tidak stabil dan boleh membuat individu itu menderita psikosis.
Psikosis merujuk kepada keadaan tidak waras apabila seseorang tidak berada di alam nyata dan tidak dapat membezakan antara yang baik dan buruk, termasuklah perbuatan menunggang motosikal dalam keadaan bogel. Mendengar suara-suara halusinasi yang mungkin menghina, mencaci atau arahan tertentu akan membuat mereka marah dan bertindak di luar kawalan termasuk membunuh diri atau orang lain, katanya menambah. Golongan itu juga boleh mengalami delusi, iaitu mempercayai sesuatu perkara yang terbukti salah. Mengulas lanjut dari Zulkifli berkata, dalam kes seperti di atas, terutama jika individu yang terlibat itu masih muda, bahagian perubatan akan cuba mencari punca mengapa kejadian sedemikian boleh berlaku. Hal-hal yang perlu difikirkan adalah seperti faktor organik, iaitu suatu keadaan apabila sel-sel otak terganggu atau rosak yang membuatkan individu itu bermasalah. Antara faktor organik yang perlu diselidik ialah pengaruh dadah, infeksi terutamanya di otak, perdarahan dalam otak akibat trauma, gangguan kadar elektrolit dalam darah, masalah sistem endokrin, masalah tumor otak, kurang vitamin tertentu, bahkan masalah keracunan makanan juga boleh menjadi punca. Sekiranya doktor tidak dapat mengesan penyebab seperti di atas, barulah kita fikirkan masalah kesihatan mental yang dikategorikan sebagai faktor bukan organik atau faktor fungsional yang menyebabkan genetik, persekitaran, psikologi dan sosiologi. Kes-kes ini termasuklah brief psychotic disorder, kecelaruan psikotik sementara, dissociative disorder, kecelaruan jati diri, amok dan histeria. Jelasnya. Menurut statistik National Health and Morbidity Survey 2019 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, antara ancaman tertinggi yang boleh mengakibatkan berlakunya masalah mental di Malaysia ialah menghisap rokok, iaitu sebanyak 21.3% dan pengambilan alkohol 11.8%. Berdasarkan statistik itu juga sebanyak 2.3% dari orang dewasa menghidap depresi, manakala 7.9% atau 424,000 pula terdiri daripada kanak-kanak berumur antara 5 hingga 15 tahun. Masalah mental juga melibatkan 100,000 orang penagih dadah dan dadah yang paling banyak digunakan ialah marijuana. Menurut KKM juga, dalam tempoh Mac 2020 hingga 20 Mei 2021, sebanyak 85.5% daripada 145.173 panggilan yang diterima adalah membabitkan isu kesihatan mental yang memerlukan sokongan emosi dan kaunseling seperti stres akut, keresahan, kemurungan, penderaan dan tingkah laku bunuh diri. Kes pembunuhan isteri dan anak ini yang telah di media sosial membuatkan ramai yang berkongsi tanda pagar depression Israel di laman sosial masing-masing, tidak kurang juga yang menzahirkan rasa simpati kepada suspek. Dalam situasi ini, bagaimana masyarakat perlu faham bahawa depresi, stres dan sebagainya adalah satu isu besar yang tidak boleh dipandang ringan. Menjawab persoalan ini, dari Zulkifli berkata, masalah depresi mesti dipandang serius kerana jika gagal ditangani dengan baik ia boleh menjejaskan kualiti hidup, kerja, akademik, sosial dan rohaniah. Menurut beliau, masyarakat juga perlu membaca, peka serta meningkatkan ilmu mengenai penyakit mental melalui penglibatan dalam program yang dianjurkan agensi berkaitan yang bukan sahaja melibatkan kaedah menangani depresi tetapi juga gejala lain seperti perasaan cemas anxiety, gembira berlebihan, cepat marah, agresif dan psikosis. Masyarakat perlu dididik dengan lebih proaktif tanda awal penyakit mental. Kita perlu tahu cara yang asas untuk berdepan dengan orang yang depresi ataupun individu yang agresif serta bekerjasama dengan doktor agar pesakit dapat dirawat dengan baik.
Stigma dan pemikiran negatif terhadap pesakit mental perlu dihapuskan. Perkataan gila atau sastra sebagai contoh tidak seharusnya digunakan, sebaliknya ahli keluarga, rakan terdekat, seluruh anggota masyarakat serta kerajaan perlu membimbing dan bersedia menghulurkan bantuan, katanya. Dari Zulkifli pada masa sama menambah, sikap memendam rasa, menjaga hati orang lain atau mungkin tanggapan tidak mahu membesar-besarkan sesuatu perkara boleh mengundang kepada situasi makan dalam dan memberi implikasi besar kepada diri sendiri termasuk bunuh diri atau membunuh orang lain. Sikap seperti ini mungkin terjadi kepada isu stigma tadi, mereka tidak mahu dilabelkan sebagai negatif jauh sekali mempunyai penyakit mental ini kerana masyarakat sering memandang pesakit mental sebagai bermasalah, lemah, sukar bergaul, tiada masa depan, agresif, sukar dipercayai dan sebagainya. Secara puratanya, kaum lelaki lebih suka meluahkan perasaan kerana sifat mereka yang memimpin dan bukan dipimpin, meminta pertolongan daripada orang lain membuatkan mereka kelihatan lemah dari segi mental dan fizikal. Beza dengan wanita, mereka lebih mudah menyerapkan isi hati dan lebih cenderung mendapatkan pertolongan. Elakkan amanda masalah, sebaliknya rujuklah kepada individu yang boleh dipercayai seperti ibu bapa, adik-beradik, kaunselor, pakar psikologi atau pakar psikiatri, katanya. Bagi beliau, merujuk kepada pakar bidang adalah jalan terbaik kerana maklumat yang dikongsi adalah sulit dan laporan akan hanya dikeluarkan dengan kebenaran individu terlibat. Menurut statistik REM Institut Kesihatan Negara NIH 2018, Malaysia masih berhadapan masalah kekurangan tenaga pakar psikologi dan psikiatri. Pada masa ini Malaysia mempunyai seramai 200 orang pakar psikologi untuk populasi 33 juta orang penduduk berbanding di Britain iaitu seramai 9,500 pakar untuk populasi 67 juta orang penduduk. Malaysia juga hanya mempunyai 1.27 pakar psikiatri untuk 100,000 penduduk, sedangkan angka sebenar yang dianjurkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO ialah 1 pakar untuk 10,000 penduduk. Bagi mendepani perkara ini, bidang psikiatri dan kesihatan mental sentiasa diutamakan dalam latihan para doktor. Mereka sentiasa digalakkan menceburi bidang ini kerana Malaysia sangat kekurangan pakar. Pegawai perubatan siswazah digalakkan menjalani posting psikiatri untuk menimbulkan minat mereka dalam bidang ini. Program melibatkan kesihatan mental sentiasa mendapat perhatian di platform sosial media. Doktor juga digalakkan berkongsi pengetahuan dan sokongan kepada mereka yang bermasalah, katanya, menambah setiap pegawai perubatan dinasihatkan tidak memandang ringan stigma dan diskriminasi terhadap pesakit mental. Sementara itu, perunding motivasi dan kaunseling terkenal Hushim Saleh berkata, berdasarkan pengalaman beliau mengendalikan kes melibatkan pasangan suami isteri dan keluarga, masalah kewangan termasuk diberhentikan kerja akibat pendek COVID-19 menjadi antara punca utama tekanan hidup dan emosi seterusnya membawa kepada masalah mental. Gejala bunuh yang menjadi-jadi kebelakangan ini, terutama selepas benda melibatkan anak bunuh ibu, adik bunuh abang dan sebagainya, hanya disebabkan si ibu enggan memberikan duit kepada anak yang mungkin penagih dadah atau punca lain, timbul rasa tidak puas hati soal pembahagian harta pusaka. Dalam isu ini juga, keluarga sendiri sebenarnya boleh menjadi toksik disebabkan rasa tidak puas hati, hasad dengki dan kebanyakan masalah sekarang ialah tiada komunikasi. Banyak yang berlaku sekarang, apabila ada masalah dalam keluarga maka ramai yang pendam, simpan dan memilih untuk tidak meluahkan perasaan kepada ahli keluarga yang lain. Apabila terlalu lama memendam dan berdiam,
ia sedikit demi sedikit akan menjadi kebencian dan akhirnya akan wujud bisikan halusinasi untuk membunuh, katanya. Beliau menambah, terdapat juga banyak kes pasangan suami isteri yang bermasalah namun berpura-pura semuanya baik demi menjaga nama keluarga dan reputasi masing-masing. Kat sini memang banyak sangat saya kendalikan. Ramai pasangan suami isteri yang ada masalah, di luar nampak bahagia dan gembira termasuklah apa yang dikongsikan di Facebook dan Instagram, semuanya indah-indah sedangkan sebaliknya yang berlaku, mereka ini yang bila terjumpa untuk kuat sesi kaunseling tiba-tiba meletup sebab selama ini masing-masing menyimpan ada yang terbuku di hati tetapi tidak pernah nak kongsi atau berbincang. Hakikatnya, tindakan sebegini sangat berbahaya dalam keluarga. Suami isteri jika ada masalah lekaslah berjumpa kaunselor perkahwinan kerana kita tidak boleh berpura-pura dan perlu menjaga hubungan dan terus terang, katanya menambah sesi kaunseling dan terapi keluarga dapat membantu menyelamatkan sebuah institusi keluarga. Demikian ulasan, terima kasih kerana sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan langgan channel ini, untuk tidak ketinggalan berita berikutnya.